Okey, kita dah selesai tentang warisan sistem pemerintah meraja. Okey, sekarang kita akan selesaikan tentang warisan adat istiadat yang kedua. Okey. Jadi, keserumpunan budaya kerajaan Kedah, Kelantan dan Perlis mewujudkan persamaan. Warisan adat istiadat diraja meliputi aspek keputeraan, perkahwinan, pertabalan, penganugerahan darjah kebesaran dan pemakaman pemerintah. Okay, maksudnya disebabkan kedudukan ataupun geografi ketiga-tiga negeri ini hampir sama, jadi tidak heranlah adanya persamaan daripada sudut adat istiadat. Okey, jadi dalam setiap adat istiadat ni akan ada digunakan alat kebesaran diraja. Okey, contohnya dalam perkahwinan, pertabalan, keputeraan dan penganugerahan darjah kebesaran. Okey, jadi dalam adat istiadat ni kita akan belajar mengenai beberapa adat lah. Okey. Yang pertamanya majlis pemasyhuran. Majlis pemasyhuran. Okay. Jadi apakah itu majlis pemasyhuran? Okay, majlis pemasyhuran ni adalah majlis pemasyhuran pengganti sultan atau raja yang disempurnakan sebelum jenazah dimakamkan. Okay, maksudnya contohlah andai kata seseorang sultan itu mangkat. Okay, jadi sebelum jenazah baginda dimakamkan, okay, kerajaan negeri wajib kerajaan negeri wajib, pihak istana wajib melantik seorang pengganti sultan. Okey. Mesti dan wajib sebelum jenazah dimakamkan. Okey. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidaklah berlaku sebarang pergolakan ataupun ketidakstabilan dalam pemerintahan. Okey. Yang keduanya istiadat pertabalan. Maksudnya istiadat mengabsahkan kedudukan sultan sebagai pemerintah. Okey. Jadi istiadat pertabalan ni dia dimulakan dengan mempersembahkan naskah Al-Quran dan alat kebesaran diraja. Dia start bila sebuah naskah Al-Quran dan alat kebesaran diraja diberikan kepada sultan yang dilantik sebagai pemerintah yang baharulah. Okey. Jadi kemudian sultan atau raja ni akan membaca watikah pertabalan. Okey, macam satu akur janji lah, dan kemudian mengucup keris kuasa sebagai satu lambang yang bagi dia ni telah menjadi seorang sultan yang sah. Okey, itu adat yang kedua. Kita pergi kepada adat yang ketiga, iaitu penganugerahan bintang dan darjah kebesaran. Okey. Dia adalah satu lambang hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Okey, kebiasaannya majlis ni dia disempurnakan ataupun diadakan sempena hari sambutan keputeraan pemerintah. Okey, macam ni. Andai katalah 20 Julai. 20 Julai adalah satu tarikh keputeraan bagi seseorang pemerintah, sultan. Okey, andai katalah sultan. Okey. Jadi pada hari tersebut akan ada beberapa orang individu okey yang akan menerima darjah kebesaran. Okey, dan menerima darjah kebesaran disebabkan mungkin jasa dia kepada negeri, okey, pencapaian, kejayaan, itu semua adalah pengiktirafan kepada apa? Sultan atau raja, kerabat diraja dan rakyat biasa. Okey, jadi kita belajar mengenai 3 adat: majlis pemasyhuran, istiadat pertabalan dan juga penganugerahan bintang dan darjah kebesaran. Okey. Ini gambar yang kiri ni menunjukkan istiadat pertabalan Raja Perlis. Nampak Raja Perlis ni tengah mengucup keris kuasa. Okey. Kemudian ini adalah istiadat penganugerahan darjah kebesaran oleh Sultan Kelantan. Nampak baginda tengah memakaikan satu darjah kebesaran kepada penerima. Okey, gambar seterusnya pula. Okey, nampak gambar ni? Okey, ini adalah pingat darjah kebesaran bagi Kelantan. Sinonim kan Kelantan dengan warna merah. Okey, kemudian yang tengah pingat darjah kebesaran Perlis. Dan yang paling kanan adalah pingat darjah kebesaran Kedah. Ini adalah pingat-pingat darjah kebesaran bagi setiap negeri inilah. Kedah, Kelantan, Perlis. Okey, kita dah selesai mengenai adat istiadat. Okey, sekarang kita akan pergi kepada aspek warisan seterusnya, iaitu perundangan. Okey, kerajaan Kedah, Kelantan dan Perlis memantapkan sistem pentadbiran dengan melaksanakan undang-undang yang kemas dan teratur. Apa tujuan undang-undang ni? Okey, tujuannya adalah untuk menjamin keadilan rakyat, melancarkan pentadbiran kerajaan dan memakmurkan negeri. Macam biasalah, undang-undang untuk menjamin keadilan, untuk melancarkan pemerintahan dan memakmurkan negeri.
Okey, jadi ada 3 undang-undang lah, sebabkan ada 3 negeri kan. Kalau kat Kedah dinamakan sebagai Undang-Undang Tubuh Kerajaan Kedah Darul Aman. Kat Perlis, Undang-Undang Tubuh Kerajaan Perlis. Manakala Kelantan, Undang-Undang Perlembagaan Tubuh Kerajaan Kelantan. Okey. Okey, jadi apa yang terkandung dalam setiap undang-undang ni? Ada punya asas dia. Asas bagi setiap undang-undang ni. Okey, kita tengok satu demi satu. Okey. Peranan sultan atau raja. Apa itu peranan sultan? Okey. Peranan sultan macam biasalah, sultan atau raja sebagai ketua negeri. Macam kita belajar sistem pemerintahan belajar tadi, dia adalah sebagai ketua negeri. Juga sebagai ketua agama Islam. Okey, adalah peranan sultan atau raja. Okey, kemudian pergi kepada penggantian pemerintah. Okey. Maksudnya pemerintah baru yang dilantik. Okey, apa syarat dia? Sultan atau raja tu hendaklah seorang lelaki. Okey, hendaklah seorang lelaki. Okey, berketurunan raja. Okey, berbangsa Melayu dan beragama Islam. Maksudnya kalau tidak menepati ciri-ciri yang ditetapkan ni, bukan lelaki, bukan keturunan raja, bukan bangsa Melayu, bukan agama Islam, maka secara automatik bukanlah layak, memang tak layak pun untuk menjadi seorang pengganti pemerintah atau sultan. Okey. Kemudian tanggungjawab sultan atau raja. Tanggungjawab sultan atau raja. Okey, apa dia yang dijelaskan dalam tanggungjawab sultan atau raja ni? Okey, sultan atau raja, menteri dan jemaah menteri dilarang, okey, dilarang untuk menyerahkan negeri atau kuasa kepada kerajaan lain. Maksudnya satu orang kata larangan lah, memang tak boleh, adalah memberi kuasa kepada kerajaan lain. Maksudnya untuk menjaga kedaulatan negeri. Okay. Jadi andai kata berlakunya perkara yang tidak diingini, okay, jadi sesiapa yang melanggar larangan ini akan dikenakan hukuman. Tak kiralah sultan ataupun menteri. Okay. Selain itu, sultan atau raja berhak memilih menteri besar. Maksudnya sultan atau raja ni ada right lah, ada dia punya suara, ada hak dia untuk memilih menteri besar. Okay. Kemudian hak rakyat dalam pentadbiran warga negara. Dalam hak rakyat dalam pentadbiran. Okay. Maksudnya, okay, warga negara berumur 21 tahun atau lebih yang tinggal di dalam negeri ini layak menjadi ahli Dewan Undangan Negeri untuk Perlembagaan Persekutuan. Contohlah kan, macam seseorang tu dah capai umur 21 tahun, dia layak untuk bertanding. Layak untuk bertanding dan menjadi ahli Dewan Undangan Negeri ataupun disebut adun. Dengan syarat dia kena bertanding dulu lah, pilihan raya. Kalau layak, kalau menang baru boleh inilah masuk dalam Majlis Musyawarah Kerajaan Negeri. Okey. Kemudian badan penasihat sultan atau raja. Maksudnya sebuah badan organisasi yang bertanggungjawab untuk menasihati raja dalam hal-hal pentadbiran. Okey, kuasa Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri diketuai oleh Menteri Besar sebagai yang dipertua, yang membantu sultan atau raja mentadbir negeri. Maksudnya, menteri besar ni, dia ada, menteri besar ni dia mengetuai satu badan yang dikenali sebagai Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, dia punya kepala dia menteri besar. Menteri besar ni bersama dia punya ahli-ahli ni berfungsi untuk menasihati sultan, membantu sultan dalam mentadbir negeri. Itu adalah peranan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri ataupun MMK kita sebut. Jadi ini adalah berkenaan dengan undang-undang asas bagi setiap kerajaan ni. Tengok pada gambar ni. Ini adalah Undang-Undang Negeri Kelantan. Nampak kan? Ini pula adalah Undang-Undang Perlembagaan Tubuh Perlis. Inilah Undang-Undang Perlembagaan Tubuh Perlis. Kemudian kalau kat Kelantan ada pemantapan undang-undang Islam. Maksudnya ada undang-undang Islam yang dilaksanakan dan dipraktikkan dekat negeri-negeri ni. Contohnya Kedah
Kedah dia telah memperkenalkan enakmen zakat yang diuruskan menerusi penubuhan Sumpah Jawatankuasa pada tahun 1955. Kelantan memperkenalkan enakmen dan perkeliling berkaitan Undang-Undang Jenayah Islam dan busana cara Islam. Maksudnya Kelantan dia perkenalkan enakmen dan perkeliling tentang Undang-Undang Jenayah Islam dan cara pemakaian Islam. Kemudian adanya hukum maksiat di Kelantan. Ada hukum maksiat di Kelantan. Ini adalah dia punya gambar lah. Ini adalah hukum maksiat di Kelantan yang ditulis pada abad ke-19. Maksudnya apa-apa saja perkara yang dianggap sebagai maksiat ada dicatatkan dalam hukum maksiat ni dan akan dikenakan hukuman. Contohnya melarang perbuatan laga lembu. Melarang perbuatan laga lembu dan persembahan menorah.